mana tidak ada seorang pun yang mencacatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keberkesanan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditarbiah terus, wahyu yang diturunkan kepada baginda selama 23 tahun yang Rasulullah berjuang bermula di bandar Mekah hingga sampai ke Madinah, mewujudkan sebuah negara Islam yang sangat dikenali dengan sebuah negara yang boleh menjadi contoh dan diikuti oleh para sahabat. Dan sama-sama kita mengetahui bahawasanya ummahatul mukminin bukan semuanya berada sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang, iaitu Sayyidatina Khadijah. Walaupun usia di antara Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha begitu jauh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, namun Sayyidatina Khadijah tetap meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga. Itu yang perlu kita ambilkan sebagai teladan. Bukan dikira suami yang lebih muda kita memandang rendah dengan umur yang sebegitu. Sedangkan seorang suami, walaupun perbezaan umur, kalaulah si isteri lebih tua pada suami, si isteri wajib mentaati suami sebagai ketua keluarga walau apapun kedudukannya. Kita tidak mahu apabila menjalani kehidupan kita tidak berteraskan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalani dan telah menunjukkan sebuah keluarga yang penuh dengan harmoni. Walaupun Rasulullah pada umur 25 tahun, sedangkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berumur 25 tahun dengan 40 tahun. Sangat berbeza. Tetapi apa yang paling menjadi ingatan Rasulullah sehingga Rasulullah hampir wafat, kesakitan baginda, perjuangan baginda, nama Sayyidatina Khadijah tidak lekang daripada mulut Rasulullah sehingga menimbulkan kecemburuan di dalam hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang ketiga. Apa yang Rasulullah katakan, wahai Aisyah, dengan penuh rasa geram juga di wajah Rasulullah di atas kecemburuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Geram Rasulullah bukan macam geram kita. Marah Rasulullah bukan macam marah kita. Marah Rasulullah dan geram Rasulullah adalah membawa ibrah yang sangat bermakna bagi kita untuk menunjukkan tauladan yang baik. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu Rasulullah adalah merupakan contoh tauladan yang sangat baik. Dan kita mendengar daripada temu ramah para perwakilan dari NGO menyatakan Rasulullah lah merupakan idola dan contoh yang tidak lekang di mata, tidak hapus ceritanya dan tidak lupa dalam ingatan. Kerana kebaikan dan kepribadian baginda, terutama melayani para isteri. Marilah para hadirin dan hadirat sekalian, kita lihat senarai isteri-isteri Rasulullah yang mungkin para hadirin dan hadirat tidak mengenali. 11 orang isteri Rasulullah yang berbagai-bagai dugaan mereka tempuhi. Oleh kerana masa terlalu pendek untuk dikupas seorang demi seorang, cukuplah kita mendengar apa yang kita inginkan, iaitu kita nakkan supaya isteri-isteri Rasulullah ini dapat dijadikan teladan di atas setiap kehidupan mereka. Pertama ialah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, yang dengan kehidupan bersama Siti Khadijah itulah Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Dalam keadaan menggeletar dan hampir-hampir pingsan Rasulullah, tetapi ditenangkan oleh Sayyidatina Khadijah dengan tidak menunjukkan wajah yang panik, wajah yang gemetar, tetapi mengatakan kemungkinan Allah akan menunjukkan kepada kamu wahai Muhammad sesuatu, kedudukan kamu yang cukup baik. Yang akhirnya Sayyidatina Khadijah mendapat jawapan tersebut
daripada bapa saudara Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, iaitu Waraqah bin Naufal, dengan mengatakan, inilah Nabi yang terakhir. Begitu gembira Sayyidatina Khadijah kerana mempunyai suami yang memang diidam-idamkan, yang sebelum itu beberapa tanda telah didapati oleh Sayyidatina Khadijah bahawa beliau akan mempunyai suami yang sangat terkenal dan diagungkan seluruh dunia. Akhirnya menjadi kenyataan. Begitu juga isterinya yang kedua, iaitu Saudah binti Zam'ah bin Qais, yang mana mereka ini atau beliau adalah merupakan isteri Rasulullah bermula daripada 596 hingga 674 Masihi. Dan pada masa itu Saudah adalah merupakan orang yang telah menerima isteri kepada Rasulullah setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah. Dan yang ketiga ialah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana orang yang paling muda menjadi isteri kepada Rasulullah bermula dari 6 atau 7 tahun. Dan pada masa kehidupan bersama dengan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah banyak berjenaka, yang pada suatu ketika Rasulullah biasa melakukan satu agenda berlari-larian dengan Sayyidatina Aisyah. Sengaja Rasulullah lambatkan acara larian itu supaya isterinya gembira mendapat kemenangan. Maklumlah, isteri yang terlalu muda masih keanak-anakan. Tetapi Rasulullah tidak pernah merasa jemu dan bosan melayani dengan tahap umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kita ingat bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang bergelar sebagai Al-Humairah adalah merupakan orang yang sangat banyak ataupun menerima ilmu daripada Rasulullah, sehingga Rasulullah menyebutkan, khuzu min hadhil Humairah, ambillah kamu segala ilmu daripada Humairah ini. Kerana banyak yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menerima ilmu daripada Rasulullah dan didikan serta tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran. Berbagai-bagai ujian yang Rasulullah hadapi dengan kerenah isteri-isteri, tetapi kebijaksanaan Rasulullah memimpin isteri-isteri sehingga bergelar sebagai Ummahatul Mukminin, yang insya-Allah perjalanan isteri-isteri ini akan dikupas oleh pihak Ananda Ustaz Fawaz nanti insya-Allah. Baik. Kemudian yang keempat ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, iaitu ananda kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua. Jadi mereka ini semuanya adalah daripada bapa-bapa mereka yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah, yang mati di dalam peperangan, syahid. Maka Rasulullah melindungi mereka dengan dijadikan sebagai Ummahatul Mukminin. Begitu juga seperti Ummu Salamah ataupun Hindun binti Abu Umayyah, yang terlalu bijak dalam menyelesaikan beberapa masalah di dalam ilmu psikologi. Jadi inilah di antara ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan baginda meninggalkan isteri begitu sahaja, tetapi semuanya mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga mereka ini yang ada yang meminta untuk diperistrikan semata-mata untuk mendapat gelaran Ummahatul Mukminin. Seperti isteri Rasulullah Zainab sanggup membahagikan masa kepada Sayyidatina Aisyah walaupun malam itu adalah giliran beliau, tetapi kerana beliau pada masa itu hampir umur 60-an hingga 70-an, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu kepada Sayyidatina Aisyah. Aku tahu Sayyidatina Aisyah sedang menunggu kamu. Tidak mengapa, walaupun malam ini giliran aku, tapi aku hanya hendakkan kamu sebagai untuk mendapat dalam diriku sebagai gelaran Ummahatul Mukminin. Itu saja yang aku hendak berkahwin denganmu ya Rasulullah. Inilah di antara tahap dan tingkatan yang sangat mulia, keagungan yang sangat kita cintai. Perlu dan wajib bagi kita mencintai Rasulullah lebih daripada ibu dan bapa kita,
lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada suami kita. Kerana kita tahu di atas sejarah Rasulullah itu, segala cerita yang kita dengar, segala buku yang kita baca, sama ada kita baca Syama'il Muhammadiyah tentang peribadi Rasulullah, atau kitab Nisa'un Nabi, perempuan-perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang akan mengalirkan air mata kerana kesabaran dan juga pengorbanan yang sangat tinggi dibawa oleh Rasulullah, yang telah dipimpin oleh Rasulullah kepada isteri-isteri baginda sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkorban apa sahaja asalkan mereka tidak lekang dan tidak jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga iaitu Zainab binti Jahsy bin Rayyab yang merupakan isteri kepada anak angkat Rasulullah Zaid bin Harisah setelah diceraikan, yang pada masa itu Rasulullah terus mengambil Zainab itu sebagai isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, yang ke-9 Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan yang terakhir ialah Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu anhunna. Mereka-mereka ini adalah merupakan isteri-isteri yang kebanyakan lebih tua daripada Rasulullah, kecuali yang Rasulullah ada juga memiliki 2 hamba. Bukan 2 hamba, 2 budak kalau dalam sirah disebut, iaitu Mar'iyatul Qibtiyah dan juga Raihanah binti Zaid Al-Quraiziyah. Ini di antara cerita-cerita yang tak boleh kita lupakan, apatah lagi daripada pihak wanita. Wanita-wanita mesti mematangkan cerita yang telah dilakarkan oleh pengarang dan ulama-ulama muktabar untuk sentiasa mencintai ummahatul mukminin, bukan hanya sekadar zahir, tapi cinta kita penuh dengan hati yang ikhlas, yang kita inginkan mengikut satu persatu langkah-langkah mereka yang akan kita huraikan sebentar lagi tentang setiap kerja-kerja dan tugas-tugas mereka yang mereka lakukan, sehingga ramai Sri Kandi yang mengikut langkah-langkah mereka dan sentiasa akan mengingati bagaimana perjalanan kehidupan berumah tangga bersama Rasulullah yang penuh dengan keadilan. Banyak cerita kalau kita nak ceritakan tentang perjalanan rumah tangga Rasulullah, walaupun tak dinafikan ada negatifnya, tetapi kebijaksanaan Rasulullah dapat menyelesaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh keberkatan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah di antara senarai-senarai ummahatul mukminin yang kita akan kupas lebih ramai lagi sebenarnya. Mereka-mereka yang mengikuti akhlak dan perjalanan hidup para isteri Rasulullah, dengan disebutkan segala ummahatul mukminin ini menjadi idola bagi Sri Kandi di zaman Rasulullah, seperti Ummu Sulaim, Nusaibah, Rumaisah. Mereka-mereka ini juga adalah yang telah mengikut perjalanan Rasulullah tanpa mengira berat, susah, sedih, gembira dan sebagainya. Apa yang mereka lalui adalah untuk mengikut keberkatan yang telah dibawa oleh Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Jadi alhamdulillah, itu segala yang kita dapat ketahui buat permulaan dan sebagai muqaddimah untuk mengenali isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ya di atas perkongsian sebentar tadi untuk kita mengenali ya serba ringkas tentang ke-11 isteri Rasulullah. Baik, bersama dengan kita pada petang ini hujung sana Ustaz Fawaz ya, yang alhamdulillah Ustaz sempat bersama-sama dengan kami pada petang ini, rushing ya dari Jitra Ustaz. Ya, dari Jitra. Tak terlambat lagi ya Ustaz ya, saya nak kami ucapkan tahniah di atas kelahiran cahaya mata Ustaz yang ke rahsia, yang ke-8, tak rahsia, yang ke-8 yang dilahirkan pada 17 Disember Ustaz ya, 17 Disember. Tahniah ya Ustaz. Baik, berbalik kepada topik kita pada petang ini.
Ummahatul Mukminin ialah wanita-wanita solehah yang hidup di samping Rasulullah. Ya, mereka ini hidup dalam persekitaran wahyu. Jadi metod dakwah ataupun cara mereka berkomunikasi, berdakwah juga adalah berdasarkan kepada wahyu. Jadi Ustaz, bagaimanakah golongan wanita pada hari ini ya yang terlibat dalam aktiviti dakwah? Yang kadang-kadang bila kita nak tegur seseorang itu, niat kita bagus, niat kita baik, kita nak tegur seseorang itu menjadi jauh lebih baik itu, ada kalanya caranya salah, ya, terasa hati. Kita nak dekatkan dia tapi caranya salah, jauh terus, ya. Jadi bagaimanakah golongan wanita yang terlibat dalam kegiatan dakwah pada hari ini dapat menjadikan Ummahatul Mukminin ini sebagai contoh dalam bidang dakwah dengan mengambil inspirasi, ya Ustaz, dari kisah Ummu Salamah, isteri Rasulullah yang ke-6 yang pakar dalam bidang psikologi. Ya Ustaz, soalan untuk Ustaz, silakan. Terima kasih. Kita bagi 10 minit ke Ustaz. Terlajak sekali saya bagi nota kat Ustaz, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadilah Puan Moderator kita pada petang ni. Khususnya dihormati guru, guru saya Al-Fadilah Ustazah Hasnah yang bersama dengan saya petang ni. Tak sangka boleh sama dengan guru petang ni. Jam tu Khususnya terima kasih kepada barisan penganjur program, pihak Maidin, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sound ni dia sat bunyi sat putih. Pendek terkejut tu. Baik. Clear sikit. Petang ni insya-Allah kita diminta untuk berbicara berkaitan dengan Ummahatul Mukminin. Ummahat ni jamak daripada ummu. Plural kepada ummu. Ummu ni maksudnya ibu. Ummahat maksudnya ibu-ibu orang-orang yang beriman. Yang mana gelaran ini diberikan kepada isteri Nabi, isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun gelarannya ibu, tapi itu bukanlah bermakna kita ni sebagai orang lelaki boleh duduk dengan isteri Nabi. Tak. Bukan ibu dari sudut macam tu. Kalau kita orang lelaki, kalau perempuan tu menjadi ibu kita, kita boleh duduk dengannya, berkhalwat dengannya, boleh sentuh dia, boleh peluk dia. Betul. Tapi ibu kepada isteri ataupun Ummahatil Mukminin ini, gelaran tu diberikan menunjukkan kata kita ni umat Islam tidak boleh lagi berkahwin dengan mereka. Siapa pun tak boleh kahwin dah dengan mereka selepas mereka bersama ataupun berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu digelar Ummul Mukminin. Sama kedudukan macam ibu. Dari sudut tak boleh kahwin. Baik. Jadi kalau kita tengok Ummahatil Mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ramai. Memang ramai. Tutup yang ni tak apa. Time saya bercakap, sabotaj banyak. Tak apa, kita sabar Ustaz. InsyaAllah. Ada yang menguruskan PA system ada? Tak ada? No? Tak apa, kalau ada suruh tutup speaker di sini. Okey dah, okey, cantik. Baik. Jadi kalau kita tengok Ummahatul Mukminin ini banyak. Ibu-ibu ataupun isteri-isteri Rasulullah SAW ni ramai. Yang mana disebut oleh Al-Fadilah Ustazah Hasnah sebut tadi hampir 11 orang. Isteri Rasulullah 11 orang. Dan baginda memiliki 2 orang hamba. Betul. Walaupun isteri baginda 11, tapi yang anak dara seorang. Yang anak dara tu seorang. Yang lain Ustaz, yang lain semua pernah berkahwin sebelum ini. Semua ada setengah isteri tu dah memiliki anak dengan suami terdahulu.
yang ada anak dengan suami lama dah ada. Ada isteri yang ada 3 orang anak dengan suami lama. Ada isteri yang ada 6 orang anak dengan suami lama. Tapi Nabi SAW berkahwin dengan mereka ada sebab, ada tujuan, ada hikmah di sebalik perkahwinan tu. Ada perkahwinan Nabi kahwin dengan isteri ni, Nabi kahwin dengan isteri baginda disebabkan rupanya bila kahwin dengan isteri ni, kahwin dengan satu orang wanita, satu kaum dia masuk Islam. Ada Sayyidatina Ramlah. Ada seorang isteri yang mana dia pernah berkahwin dengan suami lama dulu, suaminya pergi ke Habsyah, jadi benda tak berapa cantik di Habsyah. Tak payah ceritalah benda apa. Jadi isteri ni duk sedih, duk teriak sedih. Nabi SAW kahwin dengan isteri tersebut nak menghilangkan kesedihan isteri tu. Ada. Dan Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Selalu masyarakat kita, kadang-kadang orang kita ni dia silap faham. Dia duk kata tengok Nabi gatai kahwin dengan orang muda, Nabi ni galak kahwin dengan orang perempuan muda. Pasal apa tak kahwin dengan umur belah tahun? Pasal rupanya Rasulullah SAW kahwin dengan Sayyidatina Aisyah waktu muda. Kita kena faham lah, orang Arab walaupun umur dia muda tapi dia punya ragam tu, badan tu besar. Satu. Dan yang kedua, Sayyidatina Aisyah ni Allah Ta'ala sendiri perintahkan Rasulullah suruh kahwin dengan Nabi SAW. Allah pesan kepada Nabi, Allah sebut kepada Nabi suruh kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Sebab tu Nabi kahwin. 2. Dan yang ketiga, rupanya kesan perkahwinan Sayyidatina Aisyah waktu muda ni, Sayyidatina Aisyah kahwin dengan Rasulullah muda. Tapi cuba tengok, bila muda duduk dengan Rasulullah, ingatan dia kuat. Ingatan dia kuat. Sebab itu ayah-ayah, ibu sekalian boleh perhati tengok, senarai 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi, 7 sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi, seorang je perempuan. Siapa dia? Sayyidatina Aisyah. Sebab ingatan dia kuat. Rupanya Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Aisyah masa muda tu sebab Rasulullah nak bagi ilmu yang terlalu banyak kepada Sayyidatina Aisyah. Dan ilmu tu tak boleh bagi pada orang lelaki-lelaki. Hal rumah tangga macam mana nak cerita pada orang lelaki-lelaki? Hal dalam bilik tidur macam mana nak kongsi dengan orang lelaki-lelaki? Sebab tu waktu Rasulullah hampir wafat, baginda pesan, khudhu nisfa dinikum min hadhil humaira. Nabi kata ambil separuh daripada agama Islam ni daripada Aisyah. Pasal apa? Pasal dia memiliki ilmu Islam yang sangat banyak. Pasal dia duduk dengan Nabi 10 tahun lebih. Tu hikmah Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Bukan kahwin sebab seronok, sebab dapat anak dara muda. Dah. Faham ke saya duk cerita? Awak yang senyap nampak gaya. Boleh noh, boleh dapat zakat tu noh, insya-Allah. Baik. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW ni bila berkahwin dengan isteri yang pelbagai, jadi kita tengok masing-masing berperanan memberikan sumbangan kepada tertegaknya ajaran Islam atas muka bumi ini. Semua membantu menyokong perjuangan Nabi SAW. Walaupun Rasulullah beristeri banyak, tapi cuba tengok semuanya bantu perjuangan baginda. Semua support lah, senang translate. Sebab tu yang mana hari ni bergelar isteri, kita pun patutnya sama juga. Bila suami kita nak buat kebaikan, kita sebagai isteri patut sokong. Bila suami nak buat satu-satu benda baik, kita sebagai isteri kena support. Jangan bengkak. Faham tak bahasa tu? Jangan bengkak. Saya buat satu contoh, kita ambil lah dah pengurusi tanya tadi tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, beliau sebelum ni berkahwin dengan seorang laki-laki. Suami dia nama Abu Salamah. Suami kepada Ummu Salamah ni, nama dia Abu Salamah. Abu Salamah ni seorang sahabat yang sangat baik, sangat-sangat baik. Tapi bila mari tahun ke-4 Hijrah, Abu Salamah ni meninggal dunia dalam perang, syahid dalam perang. Jadi Ummu Salamah ni sedih pasal suami, kehilangan suami. Suami tak ada, suami syahid, suami meninggal. Duk sedih. Nabi SAW utuskan sahabat pergi jumpa Ummu Salamah. Nabi hantar wakil pergi jumpa Ummu Salamah. Nabi kata, Ummu Salamah, kamu sekarang kena musibah, kamu sekarang kena masalah, kamu baca doa ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, kau bagilah ganjaran atas musibah yang aku kena ni. Bagilah balasan atas musibah yang aku kena ni. Sebab tu kita kalau kena musibah apa pun, doa dengan doa ni. Tak boleh bahasa Arab, boh bahasa Melayu, tak ada masalah. Kena musibah, ya Allah, bagilah aku balasan atas musibah yang aku kena ni.
bagilah pahala atas musibah yang aku kena ni, wa khlif li khairan minha, dan gantikan kepada aku hak lebih baik daripada yang tak ada ni. Minta benda tu, kena minta, ya Allah, kau bagilah ganjaran pahala atas musibah yang aku kena, kau ganti ke aku hak lebih baik yang pada yang pergi ni. Bila Nabi suruh baca, Ummu Salamah kata apa? Ummu Salamah kata, mana, bahasa mudah macam ni lah, mana aku nak cari suami yang lebih baik daripada lelaki aku ni? Mana aku nak cari lelaki yang lebih bagus daripada lelaki aku ni? Sebab tu tak tahulah ni mana-mana orang lelaki yang berada di sini, no, sikit kita bagi lah. Mana-mana ayah-ayah yang ada di sini lah, kita ni nak tahu kita ni bagus tak bagus, kita ni nak tahu kita ni okey tak okey, sebenarnya senang. Balik tanya bini. Nak tahu kata kita ni okey tak okey, tanya isteri kita. Kalau balik di rumah sekali ataupun naik kereta sekali nak balik lagi, tanya bini. Tanya, "Pah, abang sepanjang kahwin dengan hang 20 tahun ni, agak-agak hang nak bagi grade apa kat abang? Hang nak bagi A ke E? Kan? A ke E?" Ataupun kotlah tanya isteri, "Kamu nak komen apa? Pah nak komen apa kat abang sepanjang 20 tahun abang menikah ni?" Kalaulah isteri kita masa tu dia jawab macam ni, pasal orang perempuan ni, minta maaf Ustazah, pasal orang perempuan ni akal dia di lidah. Maksud dia bercakap dulu, dia tak fikir ni. Apa yang dia bercakap, apa yang datang daripada hati dia, dia akan cakap terus ya. Jadi kalau dia bercakap apa yang, kalau suami tanya, dia jawab terus, mana itu memang datang pada hati orang perempuan lah tu. Tak percaya orang lelaki, balik sekali tanya, Pah nikah dengan abang 20 tahun, agak-agak abang ni macam mana? Kalaulah isteri tu kata, "Abang, saya sejak menikah dengan abang ni, saya rasa abang lah orang lelaki paling baik dalam dunia ni abang. Tak ada dah nak jumpa orang lelaki bagus macam lelaki abang ni, macam abang ni. Saya duk dengar ramai dah kawan-kawan duk cerita pasal lelaki dia bah, tapi saya rasa abang tak ada pun perangai tu. Kira abang ni syukurlah Tuhan bagi abang ni kat saya." Kalau bini kita boleh kata macam tu, makna kita bagus semua. Yang tu ya. Makna kita ni memang clear. Pasal apa? Pasal bini bagi pengiktirafan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main hari ni duk tengok, duk cakap pandai depan ni, duk semang pandai depan ni, nampak macam okey Ustaz, main dengan jubah, dengan kepiah, cakap pula hal agama. Nak tahu saya bagus tak bagus, tanya bini saya. Itu ya. Jumpa bini saya, tanya, "Ustaz macam mana, okey tak okey?" Kalaulah bini saya jawab macam ni kan, kalau dia kata, "Oh Ustaz boleh lah, Alhamdulillah lah, syukurlah dapat Ustaz tu, dah lah handsome." Contoh kan, petang-petang melawak jangan mati sangat no. Kan, boleh lah. Kalau isteri saya jawab macam tu, makna saya okey lah. Boleh faham tu no. Tapi kalau isteri saya jawab, bila tanya ni Ustaz Fawaz dia ni macam mana, sejak menikah dengan dia macam mana, bini saya buat macam ni, dia kata, boleh lah daripada tak ada, kira okey lah. Maknanya kalau dia jawab macam tu, maknanya kira macam tu lah. Sebab tu orang lelaki-lelaki nak tahu kata kita okey tak okey, tanya bini. Macam tu ya. Boleh faham poin saya tu no. Jadi kalau kita faham poin tu, cuba tengok Ummu Salamah. Bila Nabi SAW kata pada dia, bila wakil tu kata pada dia suruh doa, cuba tengok dia jawab. Dia kata, "Mana aku nak cari suami hak lebih baik pada lelaki aku ni?" Maknanya apa? Makna Ummu Salamah, makna suami dia dulu seorang manusia yang macam ni. Sebab tu isteri buat pengakuan. Dan akhirnya Nabi suruh baca, dia baca juga. Akhirnya Allah Ta'ala ganti Allah Ta'ala ganti kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada yang meninggal tu. Allah Ta'ala bagi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelar silat. Baik. Dan bila berkahwin dengan Rasulullah, saya ambil satu cerita dah nak 10 minit, 2 minit lagi nak berhenti lah. Ummu Salamah ni, cuba kita tengok ni, sebab tu kata peranan seorang isteri tu noh. Waktu berlaku orang Islam nak pi ke Mekah, nak buat umrah di kota Mekah. Bila berjalan pi ke Mekah, Ummu Salamah ikut sekali dalam rombongan nak pi buat umrah tu, ikut sekali. Masa duk berjalan, puak-puak Quraisy sekat tengah jalan. Puak-puak Quraisy tak bagi orang Islam Madinah ni
pi ke kota Mekah buat umrah, depa sekat. Dan sekatan tu berlaku di Hudaybiyah lah, dekat-dekat situ lah. Akhirnya bila tak boleh nak masuk, puak-puak Quraisy kata nak mai tahun depan, nak mai nanti, tahun ni tak boleh masuk. Akhirnya Nabi SAW masa tu dah tak boleh nak pergi umrah. Akhirnya Nabi suruh sahabat-sahabat bercukong, Nabi suruh sahabat-sahabat sembelih binatang tu, haiwan tu lah. Nabi suruh sahabat-sahabat semua pakai tak buat masa tu. Sebab apa? Sebab masing-masing duk bersedih. Dah lah kami duk bersiap teruk nak pergi kota Mekah, duk rindu lama nak balik kota Mekah, nak pergi tengok rumah sendiri di kota Mekah, rindu tanah hayat. Tiba-tiba kena sekat, jadi sahabat-sahabat pakai sedih. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat, ada yang tak buat. Akhirnya cuba tengok Nabi SAW jumpa dengan Ummu Salamah, cerita pada Ummu Salamah. Cuba tengok ni panggil perbincangan suami isteri lah, tanya pandangan. Cuba tengok Ummu Salamah, pandai noh. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, lah ni macam ni lah, terjemah logat Penang senang. Ya Rasulullah, lah ni macam ni, kamu tak payah suruh ya Rasulullah, kamu buat ya. Kamu pi tu, kamu cukong, kamu sembelih haiwan, tak payah suruh, buat dia. Nanti sahabat-sahabat akan buat apa macam mana yang kamu buat. Nampak tu? Tu kata seorang isteri tu support, bagi idea yang sangat baik kepada suami. Yang mana akhirnya Rasulullah SAW pergi dekat para sahabat, Nabi cukong, Nabi sembelih haiwan, para sahabat semua pakai ikut. Kesan daripada cadangan daripada Ummu Salamah tu lah. Nampak silat? Saya nak sebut poin mudah dari sini no. Ummu Salamah punya cadangan ni, cadangan Ummu Salamah ni seolah-olah nak menunjukkan pada kita, kadang-kadang kita nak mendidik orang, kita nak mengajak orang, kita nak perbetul orang, kadang-kadang tak perlu dengan percakapan. Tak payah cakap banyak-banyak, tak apa. Buat je dulu. Yang tu ya. Kita buat dulu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, minta maaf noh sikit kita ambil nah 1 minit. Duduk dalam rumah. Kita nak ajak anak bagi jadi elok. Kadang-kadang kita tak payah duduk beletiak teruk tak payah teruk-teruk beletiak. Kita buat dulu, insya-Allah anak buat. Contoh, ayah-ayah waktu maghrib duk suruh anak pergi mandi, duk suruh anak bersiap nak sembahyang maghrib. Kadang-kadang tak payah beletiak teruk. Nak buat apa? Patutnya ayah bersiap dulu, mak tutup TV tu. Tak usah duk tengoklah lelaki itu pemilik hatiku. Tutup je TV tu. Ustaz pun tengok ke? Tak ada nak tengok, duk pergi kuliah maghrib. Mak tutup je TV tu. Insya-Allah anak tak tengok. Ni ayah nak keluar pergi sembahyang maghrib, mak duk kira yang jangan kacau. Ni waktu mak pula, mak letih dah buat kerja, mak duk kira nak tengok lelaki itu pemilik hatiku. Anak kita nak suruh pergi mandi, nak suruh dia sembahyang dulu, memang dia tak buat nah, pasal dia tengok. Tu ya. Duk suruh anak baca Quran, hang baca Quran, apa Quran tak reti. Dia duduk dalam rumah, dia duk tengok mak dalam rumah tak baca Quran. Contoh, ayah duduk dalam rumah tak baca Quran, macam mana dia nak baca? Tu ya. Faham ke saya duk cerita? Poin dia kat situ ya. Boleh noh, insya-Allah. Lebih-lebih lagi round kedua pula, insya-Allah. Boleh noh, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama dapat ambil sedikit manfaat dan pengajaran. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fawaz di atas perkongsian dengan kita sementara tadi. Ya, poin yang paling penting Ustaz habaq kat kita tadi, buat dulu. Ya, kita nak berdakwah ni kadang-kadang tak perlu nak berceramah panjang lebar, ya. Mak ayah pun tak payah duk beletiak daripada pagi sampai tengah malam, tak habis-habis noh, sampai anak nak tidur pun duk beletiak lagi. Kata Ustaz tadi, kita ibu bapa tunjukkanlah qudwah yang baik, ya, contoh yang baik. Kita tunjuk contoh berdakwah melalui perbuatan, ya. Baik Ustazah, tadi Ustaz sebelum tu Ustaz sebut bini saya, isteri saya, bukan isteri-isteri saya Ustaz. Gurau Ustaz petang-petang ni. Ustaz kata tadi santai-santai kan, kita bersantai-santai lah. Saat lagi kita minum petang no? Baik, kita beralih kepada Ustazah Hasnah pula. Ummahatul Mukminin ini adalah isteri-isteri Nabi yang setiap dari seorangnya ada kepakaran masing-masing. Ya, mereka ini sebenarnya adalah wanita yang berkerjaya. Bukan kita je zaman ni yang kerja.
kan? Bukan kita aja. Tetapi Ummahatul Mukminin juga, mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing, seperti yang disebutkan sedikit oleh Ustazah tadi dan disebutkan oleh Ustaz Fawaz sebentar tadi, Ummu Salamah, yang peranannya dalam ilmu psikologi, kaunseling sangat bagus ya. Dan isteri-isteri Nabi yang lain, mereka juga pakar ya dalam bidang perniagaan yang kita memang sedia maklum. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ya, yang seorang hartawan, seorang dermawan dan juga seorang usahawan. Malah ada juga di kalangan isteri Rasulullah yang tinggi keilmuannya, yang bijak dalam bidang komunikasinya, ya, yang bijak dalam bidang hubungan diplomatik. Ingat dulu-dulu tak ingatlah je ada PTD, pegawai takbir diplomatik. Zaman Rasulullah dulu dah isteri baginda sendiri ya, orang yang berjaya menguruskan hubungan diplomasi antara orang-orang Islam dan juga orang-orang Kristian. Ya, iaitu Ummahatul Mukminin Maryah Al-Qibtiyah, ya, seorang puteri Syamun dari kalangan penganut agama Nasrani. Baik, ada di kalangan isteri Rasulullah yang juga terlibat dengan kerja-kerja kebajikan. Ya, pada zaman itu dah ada persatuan wanita pada zaman tu. Baik Ustazah, ilmu, kepakaran, kerjaya Ummahatul Mukminin ini kita boleh jadikan suri teladan bagi wanita yang kerja hari ini, bagi kita yang bekerja pada hari ini. Ya, kita kerja hari ini keluar cari nafkah, ya, berbagai tingkat pangkat kita jawat ya di tempat kerja kita. Jadi bagaimana Ummahatul Mukminin ini kita nak jadikan suri teladan supaya kita ni jadi wanita yang bekerja, dalam masa yang sama kita juga sedar bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipikulkan di atas kita juga pelbagai amanah dan tanggungjawab. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fawaz dan terima kasih kepada moderator. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk ini adalah merupakan satu tajuk yang kita perlu bashkan atau munasabahkan dengan zaman kini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat daripada Ummahatul Mukminin pada menjalankan tugas-tugas mereka dalam membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada di sana tugas-tugas yang boleh meningkatkan kualiti dari segi kerukunan rumah tangga dan juga kehidupan sara hidup. Kalau kita lihat terutamanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, atau mungkin kita berbalik kepada isteri yang pertama iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan seorang bangsawan, orang yang sangat kaya, tetapi fokus kita bukan kita nak melihat bagaimana nak menyesuaikan diri kita dengan keadaan peranan Ummahatul Mukminin itu, tetapi kita akan fokuskan kepada satu poin sahaja yang merangkumi semua aspek yang menyebabkan kita terasa bahawa kita boleh mengikut cara Ummahatul Mukminin, iaitu apabila kita berada di samping suami dan juga kerjaya yang sedang kita lalui, kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah, walaupun dengan kenakalan beliau dan juga masih keanak-anakan, tapi dalam umur yang masih muda, beliau boleh menjadi seorang pendidik dengan kecerdikan akal fikiran dan juga pengajaran dan juga contoh tauladan yang ditunjukkan oleh suami yang teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau boleh menjadi seorang pendidik yang penuh dengan hati yang suci. Sebab itu apabila kita menimba ilmu daripada tuan guru ataupun mana-mana mereka yang boleh kita memperbanyakkan tingkatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dipenuhikan ataupun letakkan di dalam hati kita dengan keikhlasan dalam apa saja yang kita laksanakan, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, bahawasanya apabila ditanya oleh sahabat-sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, senang saja Sayyidatina Aisyah menjawab dengan penuh bijaksana, kana khuluquhu al-Quran. Apakah maksud di sebalik jawapan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Sebenarnya apabila dikatakan jawapan tersebut, kita yang ada pada hari ini ialah memfokuskan
segala pengajaran Rasulullah ada di dalam Al-Quran. Sama ada dalam bidang pendidikan, sama ada dalam bidang perniagaan ataupun dalam bentuk pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara ataupun pada segi pentadbiran sebuah rumah tangga, paling cantik ialah membentuk akhlak pribadi sebagai seorang isteri dan seorang suami. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran ilmu kita. Itulah pendidikan yang ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah apabila menyebutkan khuluquhu Al-Quran. Nak tahu akhlak Rasulullah ada dalam Al-Quran. Hampa tengoklah. Dan apabila kita lihat bahawasanya kita sekarang ini bukan berada di dalam alam yang masih dalam proses kecemerlangan Islam, tetapi Islam telah pun sempurna. Rasulullah telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Ummahatul Mukminin sudah pun termaktub di dalam beberapa agenda pengarang-pengarang daripada persekitaran ulama. Kita boleh melihat bagaimana didikan yang mereka tinggal, ilmu yang mereka telah menuliskan untuk kita, dan kita tengok segala tingkah laku yang dipamerkan itu adalah merupakan idola bagi kita untuk menjalankan peranan kita sebagai seorang yang berkerjaya. Pertama, apabila kita menjalankan kerjaya kita dalam apa pun bidang kita, ialah kita mestilah penuhi hati kita dengan keikhlasan. Yang kedua, pengorbanan yang tinggi, kesabaran yang kental, dan juga kita mestilah menghadapi dengan apa saja rintangan yang berada di hadapan kita dengan penuh berlapang dada. Sebab itu apabila Al-Fadhil Ustaz Fawaz menyebutkan menilai diri kita adalah bertanya pada pendapat orang lain, terutama isteri atau suami kita. Muhasabah, apa yang sayang nampak pada abang, apa yang abang nampak pada sayang. Tapi hari ini kalau kita lihat pada zaman yang penuh dengan pancaroba, pemahaman yang penuh dengan negatif, telah ditanamkan dalam pemikiran umat Islam hari ini sifat keegoan, sifat rasa besar diri, dan melupakan sejarah hidup para ummahatul mukminin untuk menjadi seorang pendidik, untuk menjadi seorang doktor, untuk menjadi seorang ahli perniagaan seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, yang pada hakikatnya Sayyidatina Khadijah adalah orang yang sangat bijak untuk menyelenggarakan perniagaan beliau. Tetapi dengan kepercayaan dan keyakinan yang diletakkan di dalam hati Sayyidatina Khadijah, maka Sayyidatina Khadijah telah meletakkan kuasa yang penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua keluarga apabila berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ni ingat tu modal I bukan modal you, ungkit balik. Kalau terjadi apa-apa bankrupt, you ganti balik segala modal yang I bagi. Itu yang kita dapat aduan kadang-kadang, menerima satu perkara yang tak sepatutnya si isteri berkata yang sedemikian kepada si suami. Sedangkan pada awalnya meletakkan kepercayaan mengikut seperti mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memberikan kuasa penuh. Tetapi apabila berlaku sesuatu musibah ataupun masalah, tidak nampak ada contoh yang telah ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini kesilapan kita, kemungkinan ketandusan ilmu, ataupun mungkin kita terlupa dengan sejarah, ataupun mungkin terikut dengan hawa nafsu kita. Sebab itu masalah utama di antara umat Islam pada hari ini yang tidak mengikut, kalau ia seorang yang berjaya di dunia, tetapi dia kalah dengan hari akhirat. Dia kalah untuk mengenal Allah, dia kalah untuk membersihkan hatinya, ia kalah untuk menonjolkan kesabaran, dan ia kalah untuk memberikan suasana yang harmoni di dalam rumah tangga yang akhirnya banyak keretakan rumah tangga telah timbul. Ini yang paling kita risau dengan zaman mutaakhir pada hari ini. Sebab itu kita bangkitkan semula Ummahatul Mukminin sebagai suri tauladan adalah semata-mata untuk melihat
bagaimana perjalanan akal fikiran. Walaupun kita menerima yang disebutkan dan kita akui kelemahan kita bahawa wanita mempunyai berapa akal? 1. Nafsu 9. Lelaki akal berapa? Akal berapa Ustaz? Akal banyak. Tu yang meragam tak tentu kalu tu. Alhamdulillah masa jadi murid tu tak buat meragam, tidak ketuk kepala. Penyejuk mata ustazah dulu. Alhamdulillah. Hari ni dah jadi ulama, segan pula ustazah duduk tepi ustaz. Alhamdulillah. Akal banyak tu sebab akal memang banyak pada wanita. Nafsu dia hanya satu. Sebab itu talak diletakkan daripada keputusan mulut lelaki. Kalau kita kau berapa kali sebut talak cek. Abang buat perangai lepas cek. Hak tu lah duk dengar dalam peguam-peguam syar'i menyatakan pada kita. Tapi jatuh talak ke tidak kalau orang perempuan minta? Jatuh tak? Kat apa? Tak jatuh. Dia duk kira, tak jatuh aku minta fasah. Mampu dah dia duk kira. Kena tengok sebab musabab pula. Inilah di antara kekurangan dan tinggi nafsu syahwat. Nafsu amarah itu terlalu kuat. Sebab itu wanita perlu belajar untuk mengenal hati budi diri sendiri. Sebab itu Rasulullah kata, tegakkan sebuah kerajaan Islam di dalam diri kamu. Apa maksud? Bermakna jadikan diri kita, kalau kita lihat depan cermin, aku tahu selok-belok cerita Ummahatul Mukminin, kita pun minta pada Allah, jadikan kita sebaik seperti Khadijah. Kan, pengorbanan yang besar seperti mana yang dilakukan. Ilmu yang tinggi seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebijak yang mungkin seperti Ummu Salamah. Pengorbanan dan kebijaksanaan itu adalah merupakan tangga-tangga yang akan kita naik untuk mencontohi mereka. Dan inilah sekadar yang kita dapat cungkilkan, dan selebihnya kita boleh membaca daripada sirah dan pelajaran dan serta iktibar yang boleh kita jadikan tauladan bahawasanya mereka ini adalah merupakan tauladan. Tokoh-tokoh hari ini hanya sebagai lambang. Hakikatnya Rasulullah dan Ummahatul Mukminin tokoh sepanjang hidup. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ini yang sebenarnya perlu kita tingkatkan. Walaupun datangnya ma'al hijrah berbagai-bagai manusia yang telah dipilih untuk menjadi tokoh, tetapi fikiran kita Rasulullah sebagai junjungan kita, Ummahatul Mukminin sebagai contoh kita, dan menjadi langkah dalam kehidupan kita menerusi keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita niat perjalanan kita seperti mereka, seperti mana Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana Sa'udah binti Zam'ah, seperti mana Aminah bonda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh kesabaran. Itu juga boleh kita katakan Ummahatul Mukminin, kerana sanggup berpisah dengan Rasulullah, menyusukan anak yang disayangi di hujung kampung semata-mata untuk mendapatkan makanan yang sihat. Inilah antara yang kita nampak sedih perjalanan Rasulullah. Banyak yang telah beliau jalani kehidupan dengan penuh pengorbanan yang tinggi, dan apabila Ummahatul Mukminin menjalani kehidupan mereka seperti mana Aisyah menyatakan apabila ditanya, rumah kamu 3 bulan dapur tidak menyala wahai Aisyah. Kalau kita jawab macam mana? Itulah orang suruh beli beras tak beli, gas habis tak pergi kedai lagi, nak masak lagu mana, lelaki pakai nama macam ni, menceritakan aib suami di hadapan orang lain. Adakah dia tanya apakah situasi suami? Sedangkan dia pun berkerjaya, sepatutnya ada pengorbanan yang tinggi, bekerja sama. Kita yang berkerjaya, jangan kita hanya menumpukan kerjaya kita, meninggalkan peranan kita sebagai seorang isteri. Kita sebagai seorang doktor apabila di rumah kita sebagai isteri. Kita sebagai pengetua apabila di rumah kita sebagai orang yang berada di bawah suami kita, sebagai ketua keluarga. Inilah
peranan-peranan yang sepatutnya dimainkan oleh wanita-wanita yang berkerjaya, walaupun ia seorang pensyarah, doktor falsafah yang kita mengambil pengajaran. Ramai yang retak dalam rumah tangga tapi kerjayanya hebat. Ramai yang telah ditinggalkan oleh suami tetapi anak-anak bertaburan. Kita harap kita bukan orang yang semacam itu. Sebab itu bila Sayyidatina Aisyah menjawab, cukuplah kami boleh makan dengan sebiji kurma dan segelas air zam-zam yang Rasulullah makan. Kalau kita kan nak cerita lagi dekat orang keaiban suami kita, keaiban rumah tangga kita. Kita harap kita bukan isteri yang semacam itu kalau kita niat diri kita sebagai ummahatul mukminin. Jadi setakat itu untuk kita nampakkan diri kita sebagai kerjaya, orang yang bekerja di samping menjadi isteri yang solehah, ibu yang mukminah insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, nasihat yang sangat baik terutama untuk saya yang berada di hadapan ni, ya, seorang wanita yang bekerja. Pada petang ni Ustaz, disebabkan kita berforum bersantai-santai, pihak penganjur minta kita buat selingan sedikit. Ya, para hadirin hadirat jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kita akan ada 3 cabutan bertuah. 3 cabutan bertuah. Nak dicabutnya mana? Numbernya. Special ni dalam beg lagi. Ni bukan setakat moderator ni. Hari ni saya jadi tukang announce cabutan bertuah sekali. Baik Ustaz, diberi penghormatan untuk Ustaz dan Ustazah. Sila ambil seorang 3. Seorang 3. Salah satun. Ambil sun Ustaz ya. Sun 3. 3 aja. Lepas tu buat mai kat saya. Dah macam kat TV ya, iklan. Mai Ustaz. Allah. Tak disebut Ustaz. Baik, kita nak jemput Ustaz Fawaz lah ya, bagi cabutan bertuah. 3 Ustaz Fawaz dan 3 Ustazah Hasnah. Baik, nama yang bertuah pada petang ini 050 050. Untuk menjimatkan masa, saya akan sebut 3 kali saja. Sila puan. 0702 070 tak ada. Nombor seterusnya 222. Penganjur? Ya. Kita ada selingan dengan kasidah Ustaz. Kita dihiburkan pada petang ini dengan kumpulan kasidah dari Masjid Taqwa. Dipersilakan anak-anak kasidah. Sebabnya kan, mereka tahu ni soalan yang terakhir untuk Ustaz Fawaz ni soalan cepu mas, soalan bom. Mereka bagi. Silakan. Boleh duduk depan kami kot. Mic ni sampai kot ke tengah-tengah.
Tes. Tes, tes. Allah. Bismillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Baik tuan-tuan dan puan, kita sedang menunggu waktu azan yang tidak berapa lama lagi akan masuk. Jadi insya-Allah kita tunggu lepas azan kita sambung semula. Baik, untuk pengetahuan semua, kami kumpulan Ar-Rayyan dari Taman Bertam Indah Kepala Batas. Di awal penubuhannya kami berada di bawah Masjid At-Taqwa Taman Bertam Indah bersama dengan pemuda-pemuda di sekitar Taman Bertam Indah dan juga gabungan-gabungan daripada pelajar-pelajar di sekitar Kepala Batas, di MW, di Irsyad dan SK Pokok Senang. Okey.
صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي 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 الله الله صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين
ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله ربي إني يا ذا الصفات العالية قائم بالفينا أريد عطية الله الله يا الله الله يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله راجع وقفت بذلي فأغسني بالقسط قبل المانية الله يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر
الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من Allah. Semua sekali ya Hanana boleh sama-sama. Allah ya Hanana 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 ya Hanana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah dengan yang gue teman-teman tadi maka berakhirlah persembahan kami ke bulan Ar-Rayyan. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudah menjemput kami. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada adik-adik dari kumpulan qasidah Ar-Rayyan ya, dari Masjid At-Taqwa. Terima kasih diucapkan di atas persembahan sebentar tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat. Tadi apa Nabil? Anak anda Nabil. Anak anda Nabil juga adalah anak murid Ustazah Hasnah hari ini. Ya Allah, Ustazah sejuk hati. Seorang guru ada dua, seorang suara sedap duduk dalam kumpulan qasidah, seorang ceramah sedap duduk sebelah kiri Ustazah. Baiklah, kita kembali bersiaran bersama dengan dah macam dekat TV dah kan. Forum kita hari ini ada selingan. Baiklah, sebab apa Ustaz? Dia ada soalan cepu mas kat Ustaz ni yang terakhir ni. Baik, baik, kita sambung dengan forum kita, Ummahatul Mukminin Suri Teladan Ummah. Baik Ustaz, kepribadian Ummahatul Mukminin ini tiada tolak bandingnya. Ya, keistimewaan mereka adalah isteri kepada baginda Rasulullah. Ya, kehidupan mereka penuh dengan mawaddah warahmah. Jadi Ustaz, sebelum pergi kat soalan ni, dia ada sikit nak kira kita usik-usik petang usik-usik minum petang. Ustaz, kalam dalam bahasa Hindi Ustaz kalau dia cakap saya cinta awak seorang kan, dia cakap macam ni. Me tumse pyar hai karte ho. Tapi kalau dua orang, Ustaz kalau saya cinta dua orang nak sebut macam mana Ustaz? Me tum se pyar hai karte ho. Soalan ni ada kaitan dengan Ustaz. Baiklah. Bercerita tentang kepribadian Ummahatul Mukminin. Ya, bagaimanakah kepribadian Ummahatul Mukminin ini dapat dijadikan suri teladan bagi wanita-wanita yang hidup dalam keluarga yang mengamalkan poligami Ustaz? Soalan yang pertama.
Ustaz jawab dua sekaligus, kita tutup forum petang ni. Dan soalan yang kedua, apakah peranan suami dalam membentuk sebuah keluarga berpoligami yang mawaddah warahmah dengan mengambil inspirasi Ustaz dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ummahatul mukminin. Silakan Ustaz. Tafadhal mashkura. Kita bagi lebih sikit Ustaz, lebih daripada 10 minit, kurang daripada 15 minit. Boleh Ustaz? Silakan. Dia topik ni kalau bagi masa Ustaz tak boleh berhenti kot sebab panjang. Sila Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadilah moderator kita petang ni. Petang ni saya diberikan satu soalan yang sebenarnya susah nak jawab sebenarnya ni. Nah, tajuk berkaitan dengan apa kehidupan berpoligami. Cuma macam ni lah kita boleh ambil sebagai satu panduan untuk memudahkanlah perbincangan kita petang ni. Yang ni antara yang ni dengan yang ni mana lebih clear? Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Yang mana lebih clear? Yang pertama clear? Oh, yang pertama clear no? Kalau saya dua-dua clear. Tak ada melawak. Baik. Baik. Kita nak sebut dalam isu macam ni lah. Sebenarnya isu berkaitan dengan kehidupan berpoligami ni sebenarnya satu benda yang agak sensitif bagi orang perempuan. Yang tu kita semua tak boleh nak menafikannya lah. Cuma di sini kita nak sebut dalam bahasa mudah dia macam ni lah. Kehidupan berpoligami ni ataupun kehidupan dalam keadaan isteri yang ramai ni, sebenarnya asasnya bukan terletak pada wanita. Nah, asas kehidupan poligami ni sebenarnya terletak pada suami. Selalu kita dengar orang lelaki-lelaki minta maaf ayah-ayah yang mengaji ni okey. Tapi selalu kita dengar berapa ramai orang lelaki duk cakap, dia kata ustaz, nak kontrol orang perempuan ni ustaz payah ustaz oi. Susah ustaz oi. Bukan senang ustaz. Ada bini seorang pun serabut kepala ustaz. Sebenarnya betul saya kata tadi, sebenarnya isu dia bukan perempuan ni sebenarnya dia bukan bermasalah sebenarnya. Orang perempuan ni bukan sebenarnya mendatangkan masalah. Tapi boleh jadi dari satu sudut, boleh jadi suami tu dia tidak mengetahui cara nak handle orang perempuan. Itu saja. Kalau dia dapat kunci macam mana cara nak mengatasi, nak handle orang perempuan, nak menguruskan isteri ni, insya-Allah rumah tangga akan jadi elok. Tu ya. Antara benda dia kunci tu. Sebab tu hari ni kita ambil sikit kunci itulah nak bagi mudah. Ayah-ayah ibu-ibu tak ada masalah nah. Cuma nak minta ambil ilmu ni, balik tolong bagi tahu pada anak kita yang berkahwin. Tak kiralah dia berkahwin monogami ke, kahwin seorang ke, kahwin dua ke, kahwin empat ke, kita minta pakai kaedah ni. Yang mana belum berkahwin, pakai kaedah ni. Yang mana baru nak mendirikan rumah tangga, pakai kaedah ni. Yang dah berkahwin pun saya rasa boleh pakai kaedah ni. Saya mengaji dulu dengan seorang ustaz. Kalau saya sebut nama pun saya rasa ramai kenal, tapi di sini tak payah sebutlah. Ustaz tu menikah 3. Kira kemas pada anak murid je lah. Tok guru. Baik. Waktu dalam satu kuliahnya, dia sebut pada saya, pada kami ni lah yang duk mengaji ni, dia sebut kaedah mudah. Dia kata, orang lelaki-lelaki ni, nak bagi rumah tangga elok, nak bagi rumah tangga tak ada berkelahi, tak ada bercerai teruk-teruk, tak ada pompang-pompang, huru-hara teruk. Dia kata mudah aja. Orang lelaki-lelaki jaga 2 benda ni je. 2 benda je. Dan orang perempuan nak bagi rumah tangga elok, tak ada duk berkelahi, aku pompang-pompang sampai bercerai teruk, dia kata orang perempuan buat satu benda je. Kalau laki-laki ni buat 2 benda ni, perempuan buat satu benda ni, dia kata rumah tangga elok lah. Boleh? Apa dia ustaz 2 benda tu? Yang pertama sekali, ni untuk orang lelaki dulu no. Dia kata orang lelaki-lelaki nombor 1 sekali. Kita panggil panduan pertama. Dia kata apa isteri cakap senyap sudah. Tu panduan nombor 1. Dia kata orang lelaki-lelaki nak bagi rumah tangga elok, poin nombor 1 sekali, bini kata apa pun senyap sudah. Jangan jawab. Yang tu ya. Contohlah, bini kata apa? Abang ni teruk senyap sudah. Jangan jawab apa. Abang ni malas okey, cukup. Dia kata jangan jawab ya. Itu je kunci dia. Bini kata apa pun, macam mana teruk dia kata apa, abang ni malas lah, abang ni penyegal lah, abang ni apa-apa. Dia kata suami senyap sudah. Jangan jawab.
Pasal apa jangan jawab? Dia jawab senang lah. Dia kata api tidak boleh dipadam dengan api. Maksud dia apa? Bini duk cakap tu, dia tengah marah. Kalau kita pergi jawab balik, kita marah balik, api tidak boleh nak memadamkan api. Jadi dia kata senyap sudah. Bini kata apa pun, senyap. Rupanya kunci dia kat situ ya. Faham ke saya duk cerita? Kunci dia yang tu aja. Bini kata apa, senyap sudah. Abang ni memang penyegan sungguh. Okey. Abang ni apa ni macam ni? Okey. Cukup. Satu. Yang kedua, dia kata nak bagi rumah tangga elok, suami tolong buang jauh-jauh perkataan cerai daripada mulut. Mulut jangan sebut langsung perkataan cerai. Walaupun melawak ke, ugut ke, saja nak bagi bini takut ke, jangan sebut langsung perkataan cerai tu. Yang tu ya. Elok rumah tangga. Boleh tahan rumah tangga. Geram macam mana pun jangan sebut. Hang ni aku geram-geram kat. Jangan. Perkataan tu buang jauh-jauh. Elok rumah tangga. Faham ke saya duk kata? Boleh no? Orang perempuan pula ustaz. Orang perempuan satu ya. Ustaz tu kata apa? Orang perempuan kalau dia buat satu ni, elok rumah tangga. Apa dia? Dia kata orang perempuan apa suami suruh buat. Yang tu ya. Yang tu aja. Apa suami suruh buat, jangan bangkang. Yang tu aja. Contoh, suami kata apa? Pah, hang ni maghrib-maghrib ni hang tutup lah TV tu, kau lemah sungguh hang tengok TV tu. Tutup. Dia suruh tutup. Selesai. Jangan jawab, tutup Dia kata kamu ni pergi kerja, boy pakai sakan sangat pergilah tukar pakai baju lain. Tukar. Jangan lawan. Yang tu Dia kata pah, mencuh kopi secawan, mencuh. Dia kata apa? Buat gulai, bubuh bendi dengan ikan ya. Hak lain pun tak mau. Santan pun tak usah. Buat gulai, bubuh bendi dengan ikan ya. Abang jenis makan tak mau santan-santan ni. Dia minta macam tu, buat sudah. Tengah-tengah duk makan, suami kata, "Pah, kalau ada cabai sedap apa pergi tumbuk." Selesai. Faham tak point tu? Rupanya dia kata point dia yang tu je. Dia kata suami suruh apa, buat je. Suami bawa balik borang, dia kata sign. Contoh. Kan? Rupanya kunci dia di situ aja. Dah lah yang borang tu melawak aja. Cuma nak sebut rupanya kunci dia mudahnya di situ aja. Dan orang lelaki-lelaki yang boleh buat dua poin yang saya kata tadi adalah orang lelaki-lelaki yang berilmu. Kalau kata dia mengaji, dia berilmu, dia boleh buat dua benda ni. Dan orang perempuan yang mengamalkan satu poin ni, kalau dia boleh buat satu poin ni, insya-Allah orang berilmu dia boleh mengamalkan satu perkara ni. Sebab tu dulu ni tak apalah dah rakam noh, harap-harap bini tak tengok lah. Pasal kalau tidak bocor rahsia saya selama ni. Saya dulu waktu nak menikah Azlan ni, habis ni kira dengar sini, habis sini lah. Jangan duk pergi sebar kat tempat lain lah. Saya dulu waktu bujang dulu lah, waktu mengaji di Mesir dulu. Ada seorang sahabat, dia bagi satu petua ni pada saya. Tapi bagus juga lah petua ni, saya pakai sampai sekarang. Dia kata apa? Dia kata, kamu kalau nak menikah ni, dia kata kalau boleh, kalau kamu berkenan dengan mana-mana perempuan, dia kata kalau kamu kawan dengan dia, betul lah, ni cara betul lah, maksudnya betul kamu memang nak kahwin dengan dia. Dia kata kalau kamu dah mula nak mengenali hati dia dan sebagainya, dia kata kamu tanya satu soalan ni. Soalan apa? Dia kata tanya dia, apa pendapat awak tentang poligami? Dia kata kalau kamu kenal dengan orang perempuan tu betul nak ambil buat sebagai isteri, dia kata tanya satu soalan ni. Dia kata tanya dia, apa pendapat anda tentang poligami? Baik. Saya masa tu bagus juga lah dia bagi panduan tu. Rupanya dia jawab pada saya, laki-laki tu habaq pada saya, sahabat tu pun meninggal dah. Dia kata kat saya, dia kata kamu tanya soalan tu, kamu tengok dia jawab. Tengok dia jawab. Dia kata orang perempuan pasti akan bagi jawapan. Dia kata tak mau, dia akan kata tak suka. Dia kata orang perempuan mesti bagi jawapan tu. Tapi dia kata kamu nak kenal dia tu berilmu ataupun tidak, dia tu mendahulukan agama ataupun tidak, dia kata tengok cara dia jawab ya. Kalau dia jawab macam ni, kalau dia jawab saya ni poligami ni saya tahu ni hukum Tuhan, saya tahu.
Tapi kalau boleh saya tak maulah saya ni dimadukan. Saya kalau boleh tak maulah jadi bini nombor 2, nombor 3, saya tak maulah. Saya kalau boleh biar seorang sudahlah. Dia kata kalau perempuan tu jawab macam tu, itu tanda dia mendahulukan agama berbanding nafsu dia sendiri. Maknanya dia letak agama nombor 1, dia letak keinginan dia nombor 2. Sebab tu dia kata, saya terima hukum tu hukum Tuhan. Saya terima, saya tak bangkang. Tapi kalau boleh saya tak maulah. Maknanya dia letak agama nombor 1, nafsu dia nombor 2. Boleh faham poin tu? Tapi dia kata kalau kamu tanya orang perempuan tu, apa pandangan anda tentang poligami? Dia jengak-jengak tu, dia jawab terus. Dia kata, saya poligami tak boleh dengar ni. Panas telinga ni. Kok pantang orang lelaki menikah banyak. Hak menikah banyak mau gatai. Contoh. Dia kata kalau orang perempuan tu jawab macam tu, dia kata kamu ambil satu panduan. Orang perempuan ni, dia mendahulukan pandangan dia sendiri. Hak agama dia letak nombor 2. Jadi dia kata apa? Dia kata kalau kamu tanya macam tu, tengok dia jawab macam mana. Kalau dia dahulukan agama, senang. Kamu kahwin dengan dia nanti, kamu senang. Tapi kalau dia mendahulukan pandangan dia dulu, nanti bila kahwin, payah sikit lah. Bukan kata tak boleh, boleh. Tapi susah sikit. Pasal bila kita nak buat kerja agama, dia akan banyak komplain. Dia akan kata, duk kira pergi mengajar, ayah. Ni anak di rumah, siapa nak jaga? Ni pasal malam, siapa nak bawa? Dia akan banyak. Pasal dia dahulukan diri dia. Jadi saya waktu nak menikah yang pertama, saya tanya soalan tu. Tengok-tengok jawapan dia, luluh. Saya kahwin lah. Dan tahun 2013, saya jumpa isteri yang kedua. Saya tanya soalan yang sama. Tanya-tanya, dia jawab macam tu juga. Saya ambil terus. Dah, rupa-rupanya ayah-ayah bapa sekalian, rupanya bila kita ambil macam tu, rupanya bahasa mudah kita sebutlah. Senang rupanya, senang. Ya, boleh noh. Dan satu panduan kita bagi pada yang main mengaji hari ini, saya baru ni mengajak di belah Kuala Kangsar. Rupanya Nabi sebut, ni bahasa mudah no, nak bagi rumah tangga elok ni, ingat 3 benda ni. Nah, nak bagi rumah tangga elok. Nombor 1, masing-masing ikut peraturan Islam. Suami buat tanggungjawab dia, nafkah bagi, didik isteri dengan anak-anak, buat bagi elok, ikut panduan macam mana Islam bagi, insya-Allah rumah tangga elok. Isteri pun ikut panduan, insya-Allah rumah tangga elok. 1. Yang kedua, jangan berkelahi benda kecil-kecil. Benda kecil-kecil jangan gaduh. Insya-Allah rumah tangga elok. Pasal lah duk berkelahi teruk ni, pasal duk berkelahi benda kecil. Abang pukul 9 balik. Pukul 9 balik nak pergi pasar malam. Tengok-tengok suami 9.30 baru sampai. Kadang-kadang dengan sebab lewat setengah jam tu, berkelahi tu. Kan? Orang suruh balik pukul 9, 9.30 baru balik. Pasar malam tutup habis dah. Tu, nampak tu. Bunyi pun tutup. Oh, sedap tu. Tu kira marah tu. Suami kata ada lagi orang jual lagi pukul 9.30 tu. Dia kata jual apa? Habis dah pun. Orang kata balik pukul 9. Ni 9.30 baru balik. Dah ustaz tu mengajak panjang tadi. Dah ustaz tu mengajak panjang, abang balik lah wai. Dah kata nak pergi pasar malam, nampak tu. Benda kecil je. Kadang-kadang naik kereta pergi pasar malam tu. Naik juga, pergi juga pasar malam. Tapi muka yang ni on balik on dah. Tak on balik. Apa tak on, yang tu on balik. Yang suruh off tadi hak bak rumah tangga tu ya. Kan? Sungguh benda kecil ya. Lepas ni tak usah berkelih benda kecil. Insya-Allah rumah tangga elok. Kan? Dan yang ketiga nak bagi rumah tangga elok, yang ketiga, jangan, kalau dalam hadis tu dia sebut jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Bahasa kita, bahasa kepala batas ni, jangan buat cerita. Apa pun jangan buat cerita. Rupanya yang duk berkelahi teruk ni pasal duk buat cerita. Suami balik lambat. Buka pintu, ni duk balik lambat ni, tau duk pergi rumah bini muda bah. Nampak tu? Tu panggil buat cerita. Suami pula dah tahu bini duk angin itu, jawab pula, memang betul ya pun. Lagi teruk kali. Dan minta maaf no, satu no, ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini kadang-kadang duk bergaduh dengan adik-beradik, duk bergaduh dengan abang, duk bergaduh dengan kakak. Kadang-kadang bukan isu buat cerita ni kan. Kita jaga mak ayah kita, kita jaga. Kita bela mak ayah kita. Tapi adik-beradik kita di tempat lain duk buat cerita. Kata apa? Tu abang tu duk jaga mak, abang tu duk bela mak tu bukan apa tu. Tu duk tunggu, duk tan reta mak tu. Nampak? Kita tak ada pun niat nak ambil reta mak ayah. Tapi bila orang buat cerita, akhirnya bergaduh.
Akhirnya berkelahi. Akhirnya jadi selisih, jadi sumbing. Jadi 3 tu ya, pegang kaedah tu. Nombor 1, laksana peraturan Islam. Nombor 2, jangan bergaduh benda-benda kecil. Nombor 3, jangan buat cerita. InsyaAllah rumah tangga elok. Boleh noh? InsyaAllah mudah-mudahan bocok rahsia saya hari ni. Tak apalah, noh, mudah-mudahan ada sikit perkongsian. Yang mana boleh ambil. Yang mana tak sesuai, boleh tak ke tepi. Tak ada masalah. Noh? Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fawaz di atas perkongsian ilmu dan juga perkongsian petua-petua. Petua-petua untuk isteri, petua-petua untuk cik suami, encik-encik suami gini-gini. Ya, puan-puan isteri macam gini kena buat supaya rumah tangga itu rukun dan damai. Baiklah, dengan berakhirnya perkongsian daripada Ustaz Fawaz tadi, kita dah sampai ke penghujung forum kita ya pada petang ini. Namun begitu ya, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, program kita pada petang ini akan habis setelah selesainya pemberian hadiah cabutan bertuah ya oleh pihak penganjur. Dan dari itu banyak sangat perkongsian yang kita dapat pada petang ini, ilmu ya, daripada Ustazah Hasnah, daripada Ustaz Fawaz. Maka muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah ya, abang-abang dan kakak-kakak, juga anak-anak yang hadir pada hari ini, carilah ya, carilah dan kita galilah sirah Rasulullah. Ya, kalau kita nak bagi anak-anak kita ini ya, cintakan sirah, cintakan kehidupan seperti mana kehidupan Rasulullah itu, kita boleh praktikkan begini. Ya, satu hari satu kisah sirah ringkas pendek dengan anak-anak kita. Kok kita ni mak-mak ayah tak tahu kisah sirah hak panjang-panjang, hak susah-susah, kita ambil. Ya, pergi beli kat kedai buku, kita sirah Nabi. Ya, sirah apa-apa yang berkaitan dengan agama kita, satu hari satu topik. Ya, satu hari satu topik. Tak nanti lepas solat. Kalau buat lepas solat pun cantik. Ya, yang paling best sekali buat macam mana? Masa dalam kereta. Ya, kita nak hantar anak pergi sekolah. Ya, kita ambil anak dari sekolah, kita nak pergi jalan mana-mana, kongsilah satu sirah. Ya, supaya kita lebih ya dapat menanamkan rasa cinta dalam diri anak-anak kita tentang kehidupan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, ummahatul mukminin ya, supaya mereka ini hidup dengan mengenal sirah agama kita sendiri. Baik, apa yang kita dapat pada petang ini? Yang poin yang Ustaz terangkan tadi, dalam berdakwah untuk muslimat ya, untuk ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan dakwah, untuk isteri-isteri juga dalam berdakwah ya, selain daripada kita berkata-kata, kita tunjukkanlah dengan perbuatan. Itu jauh lebih berkesan. Sedikit dalam masa 1 minit. Anak saya 2 tahun 4 bulan. Hari Sabtu hari tu pergi market, beli ayam kampung dekat seorang Tok Wan tua. Tok Wan ni masa potong ayam, dia potong Allahu Akbar. Dia potong Allahu Akbar. Setiap kali dia potong ayam tu, kalau 12 kali, 12 ketul ayam, dia sebut Allahu Akbar. Kemudian anak saya yang 2 tahun 4 bulan balik, cakap pun tak berapa nak reti cakap. Tiba-tiba ya Ustazah, jatuh Allahu Akbar. Dalam telo budak-budak lah, tapi kita tahulah dia sebut Allahu Akbar. Lepas tu mak dia duk fikir, ya Allah, anak aku ni duk sebut Allahu Akbar. Setiap kali dia jatuh Allahu Akbar. Setiap kali dia nak keluar pintu nak turun bendul itu, Allahu Akbar. Baru teringat, ya Allah, anak-anak ni cepat belajar, ibu-ibu, ayah-ayah. Ya, dia tak belajar dari kita tu, belajar dari seorang Tok Wan tua yang potong ayam. Setiap kali potong ayam, dia sebut Allahu Akbar. Anak saya tu duduk depan Tok Wan tu, duduk tengok potong ayam sambil duduk sebut Allahu Akbar. Jadi, ibrahnya kita ajar anak kita tu benda-benda yang baik dari kecil. Ya, nak sematkan benda-benda yang baik dalam kehidupan dan keluarga ni memang dari kecil. Melentur buluh biar dari rebungnya. Baik, sekadar itu sahaja pada petang ini. Tentang forum kita pada petang ini, Ummahatul Mukminin, suri teladan ummah, yang mana kita boleh ambil ketabahan, kesabaran daripada Ummahatul Mukminin ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam kerjaya kita, ya. Umumnya untuk kita lah wanita-wanita yang ada pada hari ini, ya, supaya kisah-kisah mereka yang sebentar tadi yang dikongsikan oleh Ustaz Fawaz dan juga Ustazah Hasnah dapat kita jadikan inspirasi dan juga aspirasi dalam kehidupan harian kita. Dengan itu, terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur, ya, NGO Suri, NGO Halaqah Baiti Jannati, NGO Nisa Pulau Pinang dan juga Akademi Insyirah, ya, di atas penganjuran forum pada petang ini.
Terima kasih dan mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Dengan itu saya serahkan semula kepada pihak penganjur untuk teruskan